salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Kali ini saya bawakan bab 2 matriks dengan subtopik matriks identity. Matriks identity simbolnya ialah huruf I besar. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar matriks yang macam mana yang dikatakan matriks identity dan juga apakah dia ciri-ciri matriks identity. Matriks identity ialah suatu matriks yang hanya melibatkan unsurnya nombor 1 dan juga kosong sahaja. Kemudian lagi cirinya ialah dia hanya wujud untuk matriks segi empat sama. Maksud segi empat sama di sini ialah bilangan baris dan bilangan lajur yang sama. Jadi di sini ada 2 baris dan 2 lajur. 2 dengan 2. Yang ini 3 baris, 3 lajur. Okey, 3 dengan 3. Jadi yang mana bilangan baris dengan bilangan lajur yang sama. Okey, matriks yang itu sahaja yang wujud matriks identity. Dan nombornya, kedudukan nombornya mesti 1001 ataupun nombor satunya itu terletak dari penjuru atas sebelah kiri ke penjuru bawah sebelah kanan. Okey, ini dengan ni. Ini pun sama. Jadi satu dia tu macam ni. Kedudukan macam tu. Yang ini. Ini saja 111. Okey, yang lain tu semua kosong. Jadi tak boleh tukar-tukar. Kalau misalnya nombornya ialah ini 0, 1, 1, 0. Okey. Ini bukan matriks identity sebab kedudukannya dah berlainan dari sepatutnya. Kedudukannya mesti penjuru atas sebelah kiri ke penjuru bawah sebelah kanan. Ini dah terbalik. Jadi ini bukan matriks identity. Yang ini matriks identity. Okey, ini matriks identity. Ini matriks identity untuk peringkat 2 dengan 2. Ini matriks identity untuk peringkat 3 dengan 3. Yang ini bukan. Ataupun nombornya sama, kedudukan sini 1, 0, 0, 1, sama macam ini. Tetapi dekat sini dia tukar. Okey, ini negatif 1, ini pun negatif 1. Ini pun bukan matriks identity. Okey, itu cara nak kenal pasti matriks identity. Kemudian seterusnya cikgu nak terangkan apa dia ciri-ciri matriks identity. Okey, matriks identity ini ciri dia seperti nombor 1. Contohnya kalau ada nombor 5, okey, kita darabkan dengan nombor 1, kita akan dapat nombor 5 semula. Kalau nombor 1 ni diletak di depan sekalipun, kalau kita darab dengan 5, kita akan dapat nombor 5 semula. Jadi matriks identity macam tu lah juga. Okey, kalau ada suatu matriks, contohnya dekat sini, katalah matriks 1, 3, negatif 2, 6. Okey, kita darabkan dengan matriks matriks identity. Ini matriks identity. Okey, 1001. Kalau ini kita darabkan, ciri dia tadi seperti nombor 1. Jadi kita tak perlulah buat pendarapan dia dengan cara kerja yang panjang itu. Kalau kita kenal pasti yang ini ialah matriks identity, 1001 ini, jadi hasilnya kita akan dapat matriks ini semula. Sama macam ini. Okey, jadi kita terus saja tulis jawapannya iaitu 1, 3, negatif 2, 6. Okey. Kalaupun matriks identity itu kita letak di depan macam nombor ini. Nombor 1 kita letak di depan, darab dengan nombor 5, kita dapat nombor 5. Sama juga dekat sini, bila kita letak dia di hadapan, kita darabkan dengan ini. Ini matriks identity, mula-mula kena pasti ya. Itu matriks identity. Yang penjuru nombor satunya dari atas ke bawah macam ni. Okay, bila kita darabkan, tak perlu buat penerapan, kita cuma terus tulis jawapannya, iaitu kita dapat ini semula. 1, 3, negatif 2, 6. Okay. Jadi kesimpulannya di sini, sekiranya ada satu matriks A darab dengan matriks identity, kita akan dapat matriks A semula. Ataupun matriks identity itu di hadapan I, darab dengan matriks A, kita akan dapat matriks A semula. Seterusnya, apakah perkaitan matriks identity dengan matriks songsang? Okey, untuk memudahkan anda semua faham, jadi saya tunjukkan di sini ialah menggunakan nombor biasa. Kalau tadi 5 darab 1 sama dengan 5. Okey, sekarang saya buat kalau matriks, katalah suatu nombor lah. Katalah nombor 5. Okey, nombor 5. Kita nak darabkan dengan songsangan bagi 5 ialah 5 kuasa negatif 1. Okey, ini adalah sama dengan 5 darab dengan 1/5. Dan bila kita darabkan ini, kita dapat 1. Jadi kita dapati dekat sini apabila suatu nombor kita darabkan dengan songsangan dia, kita akan dapat nombor 1. Jadi begitu juga dengan matriks songsang. Okey, katalah ada satu matriks iaitu matriks A. Matriks A darab dengan songsangan bagi matriks A. Dan nilainya kita akan dapat, kalau kita dapat 1, tetapi kalau dalam matriks kita akan dapat matriks identity.
Okey, tak kiralah sama ada kalau 1/5 darab 5 sekalipun, 1/5 songsangannya dulu. Okey, kita darab dengan 5 pun kita akan dapat matriks, kita akan dapat nombor 1 juga. Jadi kalau dalam bentuk matriks, kalau matriks songsangnya di hadapan, didarabkan dengan matriks A, matriks songsang bagi A darab dengan matriks A. Okey, kita akan dapat matriks identity juga. Okey, jadi cirinya senang mudah faham. Saya tunjukkan kalau nombor biasanya macam ni. Okey, jadi saya tunjukkan satu contoh bagaimana pendarapan matriks dengan matriks songsang. Okey, katalah ada dua matriks di sini iaitu matriks M dan juga matriks N. Jadi, saya cuba darabkan matriks M darab dengan N. Okey, caranya penerapan matriks dah ditunjukkan hari itu. Jika M darab N, jadi matriks M ini kita tulis di sini 6, 1, 13, 2. Okey, kemudian matriks N ditulis di sebelah atas. Negatif 2, 13, 1, negatif 6. Okey. Okey, kemudian kita buat garis. Gariskan. Ini turun ke bawah. Okey, jadi kita nak dapatkan unsur ada 4 titik persilangan ni. 1, 2, 3, 4. Okey, bagaimana cara dapat unsur ini? Kita darabkan setiap satu yang ada. Yang pertama darab pertama, kedua dengan kedua untuk dapatkan unsur sini. Jadi, untuk dapatkan yang ini ialah 6 darab dengan negatif 2 ialah negatif 12. Okey, kemudian 1 dengan 13 ialah 13. Tengahnya ialah kita letak tanda tambah. Okey, kemudian yang di sini pula ia melibatkan 6, 1 dengan 1 negatif 6. 6 darab dengan 1 ialah 6. 1 darab dengan negatif 6 ialah negatif 6. Nak tak tambah pun boleh tapi hasilnya tetap tolak juga kat tengah sini. Okey, yang bawah sini ialah pertemuan 13/2 dengan negatif 2, 13. Jadi 13 darab dengan negatif 2 dapat negatif 26. Okey, kemudian 2 darab dengan 13 dapat 26. Tambah. Okey, yang di sini ialah 13 darab 1 ialah 13. 2 darab dengan negatif 6 ialah negatif 12. Okey, jadi jawapannya untuk M darab dengan N ialah negatif 12 tambah 13 ialah 13 tambah 12, 1. Ini 66 tolak 6, kosong. Negatif 26 tambah 26 pun kosong. Dan yang ini dapat 1. Ini bermaksud matriks M darab dengan matriks N adalah sama dengan matriks identity. Sebab 1001 ialah matriks identity. Dan merujuk kepada yang atas ni tadi, bermaksud matriks M darab dengan matriks songsang untuk M adalah sama dengan matriks identity. Jadi daripada sini, kita boleh buat kesimpulan bahawa ini matriks N adalah merupakan songsangan bagi matriks M. Okay, jadi N ini adalah merupakan M songsang. Sebab bila kita darabkan dia, kita darabkan dia dengan ni, kita dapat matriks identity. Jadi bermaksud ini adalah merupakan M songsang. Okay. Jadi soalan yang seterusnya ini ialah tentukan adakah matriks berikut merupakan matriks songsang antara satu sama lain. Kita beri matriks A dengan matriks B. Jadi kalau kita nak menentukan adakah dia matriks songsang antara satu sama lain, kita rujuk dekat sini. Okey, apabila matriks A didarabkan dengan songsangannya, kita akan dapat matriks identity. Jadi kita nak tahu adakah B ini merupakan songsangan bagi matriks A ataupun A ini merupakan songsangan bagi matriks B. Kita kena darabkan matriks A dan matriks B. Okey, dan kalau kita darabkan dia dan hasilnya kita dapat matriks identity, jadi bermaksud matriks B adalah songsangan bagi A dan A adalah songsangan bagi B. Jadi, sekarang kita perlu darabkan A dan B. Okey, kita darabkan A dengan B. Jadi, saya buat kaedah ini. Matriks yang pertama, tulis di sebelah kiri, bawah. 5, 4, 3, 2. Matriks yang kedua, tulis di sebelah atas. Jadi di sini ialah 2, negatif 4, negatif 3, 5. Okey, jadi dengan cara yang sama, buatkan garis. Okey, buatkan garis. Ini turunkan ke bawah. Jadi ada 4 tempat persilangan, jadi kita akan isi ke 4-4 ini. Caranya ialah dengan kita mendarabkannya.
Okey, yang ini pertemuan di antara 5, 4, 2, -3. Jadi yang pertama darab dengan pertama, 5 darab 2, 10. Yang kedua darab dengan kedua, 4 darab -3 ialah -12. Okey, seterusnya sebelahnya ini 5, 4 dengan -45. Jadi darabkan yang pertama dengan pertama. 5 darab -4 ialah -20. Okey, 4 darab 5 ialah 20. Kemudian tambah. Okey, yang ini 3, 2 dengan 2, -3. Yang pertama dengan yang pertama, 3 kali 2, 6. 2 darab -3 ialah -6. Dan yang akhir sekali, 3, 2 dengan -4, 5. 3 darab -4 ialah -12. Kemudian 2 darab 5 ialah 10. Tengah-tengahnya tambah. Okey, jadi kita dapati A darab dengan B. Kita dapat jawapannya ialah 10 tolak dengan 12 ialah -2. Ini 20 tambah 20, kosong. Ini kosong dan sini ialah -2. Jadi di sini tadi bila kita darabkan, kita dapat -2, kosong, kosong, -2. Ini bermakna matriks B bukanlah songsangan kepada matriks A. Sebab kalau dia songsangan, bermaksud kalau kita darabkan dengan songsangannya, kita akan dapat identiti. Ini bukan identiti ya, walaupun ini kosong, tetapi ini -2 dengan -2 ini. Kalau dia matriks identiti, ini mesti 1, sini mesti 1. Barulah dipanggil matriks identiti. Jadi ini sekarang, matriks B. Okay, matriks B bukanlah songsangan kepada matriks A. Okay. Matriks B bukan songsangan bagi matriks A dan sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya matriks A pun bukanlah songsangan bagi matriks B. Okey. Jadi sebelum cikgu akhiri tajuk matriks songsang ini, cikgu ingatkan balik semula matriks songsang hanya wujud untuk matriks segi empat sama yang bilangan baris dan bilangan lajurnya sama. Okey. Kemudian hasil darab matriks dengan matriks identiti akan dapat matriks itu semula. Letak di depan ke di belakang ke tetap sama. Dan yang akhir tadi kita dah belajar iaitu apabila suatu matriks darab dengan songsangannya akan dapat matriks identiti ataupun sebaliknya matriks songsang tu di hadapan dan matriks A tu di belakang pun kita akan dapat matriks identiti. Cuma cikgu nak jelaskan dekat sini, matriks songsang untuk A ini kita tak boleh tulis dia sebagai 1 per matriks A. Dia bukan macam nombor biasa. Kalau nombor biasa tu ialah 5 darab 5 songsang boleh tulis sebagai 1 per 5. Itu nombor biasa. Tetapi kalau matriks songsang yang ditulis sebagai A negati 1 ini bukanlah bermaksud 1 per A. Okey? Jadi yang ini kena jelas. Jadi saya harap awak semua dah pun faham dari penerangan cikgu tadi berkaitan dengan matriks identiti dan juga perkaitan di antara matriks identiti dan matriks songsang. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe.